Terima kasih Encik Faizal, pegawai di Jabatan Pembangunan Latihan. Yang dihormati Tuan Pengarah, Puan Timbalan Pengarah, Ketua-Ketua Jabatan dan Ketua-Ketua Unit, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar sama ada yang berada di IPG KPI serta semua yang mengikuti slot usrah petang ni. Alhamdulillah, pada petang ni kita akan bersama-sama mendengar satu perkongsian yang menarik, iaitu bedah buku tarbiyah rohani yang bertajuk Aku Pasrah Kalian Pulang. Perkongsian ini akan disampaikan oleh panel jemputan kita yang sangat istimewa pada petang ni, iaitu Bonda Prof. Siti Rugayah binti Haji Tibet. Assalamualaikum Bonda. Suara Bonda. Assalamualaikum Bonda. Masih tak dengar suara? Dia off mic tu. Bonda belum lagi. Belum dengar suara Bonda. Assalamualaikum Bonda. Tekan mikrofon Bonda. Bonda, mikrofon Bonda. Tekan dia punya speak. Masih lagi belum. Speaker ke mikrofon? Ustazah boleh call dia bagi tutorial sikit macam mana nak buka mic. Okey, tadi dah buat dia punya rehearsal dah tadi. Masih lagi berpakah. Oh ya.
Belum lagi bonda. Assalamualaikum.
Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam Bonda. Nampaknya Alhamdulillah. saya tak boleh pakai komputer, saya guna handphone. Komputer saya ni ada problem, tak tahu. Saya tekan-tekan memang tak boleh keluar dia punya mic tu. Tak tahulah, saya tak pernah kena pula hari ni, macam cabaran pula. Tak apa Bonda, tak apa. Tapi kalau handphone saya tak dapat tengok lah, yang lain-lain dia kecil je kan. Ya. Okey, bersama-sama kita Bonda Prof Siti Ruqayyah binti Haji Tibet. Assalamualaikum Bonda, selamat datang ke IPG Kampus Pendidikan Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bonda sihat ya hari ini? Alhamdulillah sihat, komputer saya tu tak sihat. Okey. Terima kasih Bonda kerana sudi meluangkan masa petani berusrah bersama dengan kami di IPG Kampus Pendidikan Islam. Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk pengetahuan semua juga, Bonda Prof Siti merupakan mantan pensyarah UKM dan juga USIM. Dan di sini saya sebenarnya untuk menerangkan biodata Bonda rasanya tidak mampu nak senaraikan. Cuma boleh Bonda sebutkan lepas ni apa-apa tentang diri Bonda. Bonda merupakan penulis buku Tarbiyah Rohani yang berjudul Aku Pasrah Kalian Pulang. Okey. Bonda dah tunjuk buku ya. Okey, boleh kita mulakan Bonda ya. Buku ni terbitan tahun 2020 Ya betul. Okey, sebelum saya menyerahkan kepada Bonda untuk menceritakan tentang apakah yang menyebabkan Bonda terdorong untuk menulis buku seperti ini, Tarbiyah Rohani yang bertajuk Aku Pasrah Kalian Pulang. Silakan Bonda. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Isha Radia sebagai moderator kita petang ini. Saya tak tahu nak sebut yang lain-lain pada semua yang terlibat dalam usrah kita pada petang ini. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama. Saya mohon maaf sebab tidaklah bersedia daripada tadi sebab benda ni macam biasa je, jadi tak adalah nak cepat-cepat test dah tadi dengan masa pukul 12 macam okey. Tiba-tiba komputer saya ni pelik pula, dia tak boleh tekan dia punya mic tu, jadi dia tak boleh nak on. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak kerana mengundang saya ataupun menjemput saya untuk dalam usrah ini, dan ini satu aktiviti yang memang sangat Bonda hargai, sangat Bonda suka untuk bersama-sama. Minta maaf Bonda dah biasa gunakan panggilan Bonda jadi dia macam lekat. Okey, Dr. Isha, bagaimana Dr. Isha sebutkan tadi bahawa Bonda ada menulis sebuah buku yang bertajuk Aku Pasrah Kalian Pulang. Sebenarnya buku ini saya tulis di hujung tahun lepas dan terbit pada bulan berapa sepatutnya terbit Mac, tapi PKP tersekat di percetakan dan bulan 5 baru dapat dan itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Bonda tulis ni setelah Bonda baik saja, bukan baik lah, maksudnya doktor mengesahkan bahawa Bonda tidak lagi sebelum tu ada sedang diuji sedikit oleh Allah dengan penyakit kanser limfoma, dan bila baik tu mungkin waktu sakit itu saya teringat bahawa Bonda perlu menulis sesuatu untuk Bonda tinggalkan, dan banyak lagi sebenarnya angan-angan dalam kepala, dalam pemikiran untuk dikongsi, tapi ini adalah apa yang Bonda kongsikan dalam buku ini adalah sesuatu yang memang kalau Bonda duduk memang boleh tulis
dalam 2-3 minggu macam tu siap sebab dia dah ada di dalam pemikiran. Jadi bonda tulis yang tu dulu. Dan akhirnya bonda dapat lahirkan buku ini. Sebenarnya bukanlah bonda nak menceritakan kisah hidup bonda kepada khalayak, tetapi bonda rasa bonda perlu kongsi ada beberapa masalah yang dalam hidup kita kita hadapi ujian yang tidak berkesudahan. Namun ujian itu mungkin kita rasa berat, tetapi sebenarnya kalau kita kira dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, ujian itu adalah terlalu sedikit dan nikmat Allah lagi banyak sebenarnya. Jadi bagi sesiapa sahaja daripada kita yang menghadapi ujian, perlu ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita adalah atas sebab Allah menyayangi kita. Allah mahu kita dekatkan diri kepadanya. Allah mahu kita sentiasa mengingatinya. Dan bukanlah berarti apabila seseorang itu diuji dia adalah orang lalai. Ini satu masalah juga. Kadang-kadang kita berpandangan bila ada orang menerima ujian, kita fikir kerana kelalaiannya. Tidak. Allah mahu uji untuk menjadikan kita kuat. Allah mahu uji kita supaya kita menguatkan lagi keimanan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mesej utama dalam penulisan buku ini ialah bagaimana kita mahu bangkit daripada kesedihan, keperitan yang kita hadapi dengan kaedah yang lebih baik ataupun dengan lebih syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, saya tidak tahu, tapi sekarang ini apabila bonda berhadapan dengan rakan-rakan sahabat yang teruji, apabila mereka mengadu, selalu bonda sebutkan sujud syukur lah. Dan pernah satu ketika ada seorang ex-student saya, bonda, dia ada perompak lah masuk rumah dia. Tiba-tiba bonda kata sujud syukur. Dan dia beberapa hari tu dia jawab, saya hairan kenapa bonda suruh minta saya sujud syukur. Saya kata cuba lihat setelah semasa perompak itu masuk, dia ambil barang sahaja kan. Dan barang itu pun you tak habis, barang tu ada lagi yang lain. Kemudian nyawa selamat. Tidak ada kecederaan apa-apa. Malah dia sendiri tak tengok pun muka perompak tu. Itulah sebabnya kita perlu sujud syukur. Maksudnya kita selamat. Jadi sekarang apa sahaja yang berlaku, selalu bonda ingatkan diri dan juga rakan-rakan, dirilah terutamanya. Seandainya kita diuji dan ujian itu sebenarnya tidaklah sehingga kita langsung, kita masih ada banyak lagi yang Allah beri kepada kita. Begitu juga bila bonda tulis buku ini sebenarnya kalau mungkin anda semua tak dapat baca lagi buku ni, tetapi bonda tulis dalamnya ialah bagaimana pemergian 2 orang anak bonda yang pergi dalam kemalangan, pergi serentak 2 orang. Waktu itu mereka berumur 16 tahun dan 19 tahun. Waktu saya masih bekerja di UKM, balik pula saya tunjuk. Saya masih bekerja di UKM dan waktu itu hari Ahad. Dan bonda ni jenis kalau ada kerja tak kira hari apa pun bonda pergi kerja. Bonda pergi kerja hari Ahad, kemudian balik tengok dia dah tak ada kat rumah, dia memang dah beritahu dia nak pergi hantar adik dia tuition. Jadi saya pun dah benarkan sebab dia bukannya baru belajar drive, dia dah 19 tahun, memang selalu pun drive bawa saya ke mana-mana. Dan bukannya seorang yang selalu kalau dengan bonda dia bawa kereta bagus. Tapi dah sampai masanya dan ajalnya, dia kemalangan dan dalam kemalangan itu kedua-duanya pergi. Jadi mungkinlah orang selalu tanya bonda, bagaimana menghadapi masalah ini? Saya kalau orang tanya tu saya fikir, sebenarnya bonda sendiri pun kalau fikirkan secara naluri manusia biasa, bonda memang tak sanggup lah. Adakah orang sanggup anak ni pergi 2 orang serentak? Memang kita rasa tak akan mampu. Tetapi Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha baik sangat. Sebenarnya sebagaimana dia uji kita, dia beri juga kita kekuatan. Bagaimana dia bagi kita sesuatu, mesti dia berikan juga semangat untuk kita. Dan saya sentiasa terfikir sewaktu dia pergi, Allah kurniakan dia. Dan dia datang daripada Allah. Kalau Allah ingat cerita Abu Talha,
ketika dia tidak ada di rumah, kemudian anaknya pergi, anaknya meninggal dunia sewaktu dia tiada. Apa yang dilakukan oleh Ummu Talhah, ibu dia, dia jenazah itu diletaklah di tempat yang suami dia tidak terus lihat waktu dia sampai. Jadi isterinya mungkin melayani dia makan apa sebagainya lain, tak tahu dalam hadis tak cerita, tapi melayaninya. Kemudian isterinya bertanya, ya Abu Talha, dia kata, jiran kita meminjam satu barang daripada orang lain. Apabila barang itu dikehendaki oleh tuannya, adakah dia kena memulangkannya? Lalu Abi Talha berkata kepadanya, pada isterinya, perlu pulangkanlah sebab itu hak dia. Dan dia pun setelah suaminya nampak bersedia, dia pun kata, Abu Talha, anak kita adalah anugerah Allah dan dipinjamkannya. Dan hari ini Allah mengambilnya kembali. Apakah kita kena reda lah? Abu Talha pun cakap, yelah, of course lah dia terperanjat, tapi dia mengiyakan betul. Dia reda dengan pemergian itu. Walaupun setelah diselesaikan semua, dia beritahu Rasulullah apa yang dilakukan oleh isterinya yang tidak memberitahunya secara maksudnya menyembunyikan pada peringkat awalnya. Lalu Rasulullah mengatakan bahawa Ummu Talhah ini adalah seorang mendapat balasan syurga atas kesabaran dan ketabahannya. So memegangkan cerita ini ataupun hadis ini, mendapat satu kekuatan bahawa anak itu adalah pinjaman Allah. Bagaimanapun bila masa Allah akan ambil dia, Allah ambil dia. Dan sekarang tiba masanya dia pergi, saya perlu redakannya. Dan apa sebenarnya yang Bonda lakukan ialah mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah beri dengan pengalaman yang ada bersama mereka. Maksudnya yang sulung 19 tahun saya bersama mereka, itu adalah satu nikmat yang Bonda tak akan dapat di mana-mana, melainkan Allah yang beri. Bayangkan 19 tahun saya bersama dia dengan penuh kebahagiaan, penuh keceriaan. Itu adalah nikmat Allah, bukan sesuatu yang saya boleh dapat secara usaha saya sendiri. Mesti dia anugerah Allah. Begitu juga anak yang seorang lagi, 16 tahun. Juga merupakan pemberian Allah, anugerah Allah yang banyak sangat, yang kebahagiaan yang tidak dapat nak diceritakan. Dan Bonda sebenarnya tulis sebahagian saja, tak dapat nak tulis semua. Beberapa perkara ataupun pengalaman membesarkan mereka dalam tempoh 19 dan 16 tahun. Bagaimana mereka sebenarnya bersama ataupun menzahirkan ataupun kita kata Allah berikan mereka keistimewaan sehingga Bonda merasa nikmat mempunyai anak yang bernama, yang sulung tu nama dia Muhammad Faiz, dan yang nombor 3 tu, yang pergi nombor 3 ialah Faiz Razi. Kebetulan pada waktu itu Bonda ada anak 4 orang, 3 lelaki, 1 perempuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ambil 2. Saya selalu fikir bahawa Allah masih tinggalkan 2 untuk Bonda. Allah tak ambil semua. Allah ambil 2 sahaja. Non di sana, di luar sana ramai lagi yang Allah ambil semua. Kebetulan saya pernah melihat juga seorang yang punya anak seorang sahaja. Anak seorang sahaja dan meninggal ketika umur anak itu 15 tahun. Jadi terus dia ada. Kenapa saya ada 2 orang lagi perlu merasakan bahawa Allah tidak berlaku adil pada saya? So rasanya Bonda ini masih bertuah Allah sangat sayang tinggalkan 2 orang, dan apa yang Bonda fikirkan bahawa Bonda mahu menyelamatkan kedua-dua anak Bonda itu diambilnya ketika umurnya masih muda, ketika ketika cabaran dunia begitu besar kepada anak muda, maka mungkin Allah tidak mahu kedua-dua anak ini menghadapi cabaran ini, dan diambilnya pergi supaya saya Bonda dapat fokus mendidik 2 orang lagi untuk menjadi lebih baik menghadapi
cabaran yang kita hadapi. Itu mungkin orang rasa bonda ni pujuk diri sendiri, tetapi sesungguhnya itu adalah ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya itu adalah gerak hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira Allah memberi bonda banyak sangat anugerah yang tak dapat bonda gariskan ataupun ceritakan kepada orang bagaimana bonda boleh bangkit daripada rasa sedih itu, bagaimana bonda boleh boleh fikirkan dengan positif bahawa yang pergi itu tidak wajar kita bersedih, dan kita perlu memikir lagi yang tinggal. Itu bonda ceritakan sebenarnya dalam bab 1. Orang pelik kenapa bonda menulis, tiba-tiba macam anti climax dah letak cerita tu yang pertama dan kemudian baru saya cerita yang lain-lain. Sebenarnya ada beberapa kaedah orang menulis kan, ada orang suka tulis macam tu. Mungkin bonda pilih yang itu. Bonda cerita dahulu perkara tu dan kemudian baru bonda ceritakan macam mana kita menghadapi permasalahan dan apa sebenarnya menjadikan bonda ni terlalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya Dr. Aisyah, bonda teruskan je. Okey, boleh bonda. Alhamdulillah, saya sebenarnya tengah berfikir dan tengah muhasabah, saya tengah macam menghayati kisah-kisah yang bonda cerita tu. Saya rasa sebenarnya kalau saya di tempat bonda pun saya tidak sanggup, tapi kebetulan Allah izinkan saya menjadi moderator pada bonda pada hari ini. Alhamdulillah, Masya Allah, saya rasa macam sangat terharu. Cuma boleh bonda teruskan dan bonda ceritakan apa sebenarnya mesej-mesej yang bonda nak sampaikan berdasarkan buku yang bonda tulis ni. Silakan bonda. Saya mungkin melompat sikit lah sebab kebetulan ada pelajar di sini. Jadi pelajar kan, bonda nak ceritakan sebenarnya semasa melahirkan kedua-dua orang anak itu, bonda adalah seorang pelajar. Bonda yang anak yang pertama lahir semasa saya tahun akhir sarjana muda, dan anak yang ketiga lahir ketika saya menyambung peringkat sarjana. Pada ketika sarjana muda melahirkan anak yang sulung itu, kebetulan saya belajar dengan suami ada di Mesir, jadi saya tak ada masalah sangat. Cuma bila melahirkan anak ketiga, saya sendirian saja di negara orang, dan melahirkan pun bersama dengan ditemani oleh sahabat. Jadi ada berapa banyak mesej sebenarnya yang tersimpan di situ. Saya ambil satu dulu. Yang pertama, sewaktu melahirkan anak sulung, anak sulung bonda ni lahir ketika bonda sedang menghadapi peperiksaan pada bulan April. Dia lahir April 24. Dan peperiksaan ialah pada bulan Mei 13 Mei. Tetapi pada 24 April tu, kalau semua para pendengar ni dengar saya bercerita tu, saya hafal semua tarikh sebenarnya. Siapa yang tak ingat tarikh-tarikh yang tarikh keramat dalam hidup kita. 24 hari bulan itu adalah hari peperiksaan Syafawi Al-Quran. Saya datang ke hospital, ke Dewan Kuliah untuk menghadapi peperiksaan Syafawi Al-Quran. Tetapi tanda-tanda melahirkan anak telah semakin adil lah. Dalam buku tu ada cerita lah. Dan suami saya memang tunggu di luar bangunan universiti sebab lelaki tak boleh masuk ke kawasan tempat belajar bagi perempuan di Azhar, lagipun tempoh peperiksaan. Dan saya bonda terus balik naik taksi terus ke hospital dan melahirkan anak itu pada pada waktu petang lah, maghrib. Saya nak beritahu di sini, itu dah cubaan ataupun ujian pertama bonda sebenarnya. Peperiksaan tak berjalan dah pada waktu itu, tapi 3 hari selepasnya baru bonda periksa. Okey. Ketika melahirkan anak itu, saya diberitahu oleh abang saya, kebetulan ada di situ, bahawa anak yang saya lahirkan itu ada sedikit kecacatan. Mungkin sedikit bagi sebahagian orang, tapi sebahagian orang mungkin dia rasa cacat itu teruklah. Tapi bagi bonda, menerimanya dengan penuh rasa reda
anak sulung bonda tu cacat dia sumbing. Pecah bibirnya, terbelah. Bukan setakat bibir saja terbelah tapi terbelah gusinya. Maksudnya memang nampak bila kita tengok dia memang cacat lah. Bukan cacat sikit, memang cacat lah. Dan sekali lagi sebenarnya abang dia tu macam khawatir nak bagi tahu. Tapi macam saya katalah, bila Allah uji kita, dia bekalkan kita ketabahan. Saya pun fikir dah itu Allah nak bagi. Saya syukur menyambut kelahirannya dengan rasa bahagia, rasa gembira walaupun jauh daripada keluarga. Betul abang saya sama-sama belajar. Jadi adalah sedikit ni. Saya terus beritahu dia. Sebenarnya Allah dah tunjukkan saya dalam mimpi saya kira dalam seminggu sebelum dia lahir. Saya dah tengok dah muka anak benda tu memang macam tu. Jadi waktu itu apa yang perlu kita buat sebagai hamba Allah? Bila menerima mimpi itu, bonda terus bangun semayang. Bonda minta pada Allah, ya Allah, andai benar apa yang kamu tunjukkan dalam mimpi ini, berikanlah kekuatan dan ketabahan untuk saya menerimanya. Memang kita kalau saya nak kaitkan dengan kehidupan seharian, maaf kalau saya agak emosi sikit, saya minta maaf. Memang dalam kehidupan kita semua, apa sahaja kesusahan, bukan kesusahan, apa sahaja yang kita terima, tempat mengadu kita ialah Allah. Baik ia berita gembira maupun berita susah. Allah adalah tempat kita memberitahu. Kalau kita gembira, kita beritahu Allah, ya Allah, aku terlalu bergembira. Kalau kita sedih, ya Allah, aku terlalu bersedih. Kalau kita rasa confused pun kita, ya Allah, saya confused. Dan sewaktu itulah, sewaktu saya mendapatkan mimpi itu, saya bangun dan terus mohon kepada Allah, ya Allah, andai benarlah apa yang mimpi yang Allah beri ini, berilah hamba-Mu ini kekuatan untuk menghadapinya. Maksudnya, tunjukkanlah jalan yang benar. Bagaimana saya boleh menjaga anak itu walaupun sebab dia anak sulung. Jadi of course lah saya tak ada pengalaman duduk jauh daripada keluarga. Bila anak cacat begitu memang satu masalah besar lah bagi bonda, tak tahu untuk menguruskannya. Dan saya lihat kalau di Malaysia sekarang ini, kalau di Malaysia anak-anak yang lahir dalam keadaan gini dia ada kumpulan sokongan dan ada persatuan. Kalau di sana di Mesir tak ada dan tidak tahu, melainkan doktor hanya beritahu saya budak ni susah untuk menyusu sebab dia tak boleh mengisap. Budak ni macam-macam lah dia beritahu, dan dia beritahu bahawa ketika umurnya 1.5 bulan datang bagi kita tolong jahit sikit supaya dia boleh isap, tapi dia tak boleh jahit dia punya langit-langit. Jadi saya memang tenang bila abang saya cerita pun saya tenang. Saya rasa saya dah mohon pada Allah dan Allah beri bantuan. Saya gembira, sangat gembira menyambut, kami selalu sebut dia Waliul Ahdi sebagai tengku mahkota kami lah, sebagai penyambung zuriat kami. Dan saya bawa balik anak itu dan memikirkan bagaimana untuk membesarkannya dalam keadaan dia tak boleh menyusu. Dan kebetulan Allah kirimkan beberapa orang rakan daripada Fakulti Perubatan yang belajar daripada Malaysia, yang belajar di sana, dan dia tunjukkan cara-cara untuk menyusukannya. Sebab selalunya saya hanya perah susu, saya bagi sudu. Rupanya memang macam tu lah, perah susu saya dan saya bagi dia minum. Tetapi pelajar-pelajar tu beritahu saya guna percagari supaya dia tak tersedak dan mudah minum. So bonda gunakanlah macam tu. Dalam keadaan kita anak sulung memang dia satu cabaran besar lah, sebab kita nak keluarkan susu pun susah, apatah lagi berjaga malam, dan dia tidak cukup makan. Maksudnya dia tak kenyang, menyebabkan dia sentiasa saja menangis. Dan keadaan ini memang satu cabaran besar sangat-sangat lah. Saya rasa saya menjadi sedih kerana saya tahu dia masih lapar. Itu menunjukkan saya selalu sedih. Bukan sedih kerana dia cacat dan sebagainya. Tapi akhirnya macam saya kata, Allah tolong. Dan yang paling dahsyatnya, peperiksaan akan bermula beberapa hari lagi. Dan keadaan inilah yang menyebabkan saya lagi susah lah. Saya perlu study, saya perlu
menjaga anak lagi, memang tak tidur lah. Maksudnya tak ada istilah dalam hidup waktu itu sebagai seorang ibu muda berpantang, tetapi saya memikirkan bagaimana saya nak menjawab soalan peperiksaan. Jadi kepada anak-anak semua yang pelajar di sini, bonda sebut bila bonda tahu saja bonda hamil, mengandung, dan bonda dah kira-kira bahawa akan lahir, anak ini akan lahir pada ketika pada ketika peperiksaan, bonda memang study tak berhenti. Sebab bonda dah tahu dah kalau waktu melahirkan anak bonda tidak akan boleh study lagi. Jadi memang bonda lakukan ataupun semua pembelajaran telah ulang kaji habis lah maksudnya. Sebab itu kalau bukanlah bonda nak katakan ini daripada bonda, ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bonda mendapat keputusan yang lebih baik daripada semasa belum berkahwin lagi. Kalau di sana kan ada keputusan Jayi Jidan, sepanjang 4 tahun 3 tahun berturut-turut bonda dapat Jayi. Tetapi bila dapat anak pula cacat, dapat Jayi Jidan. Saya rasa ini anugerah Allah yang cukup mahal lah untuk bonda, penghibur hati bonda dan segala-galanya pada waktu itu. Dan balik kepada cerita anak tadi, dengan bantuan kawan-kawan Allah kirimkan, Allah ni memang maha penyayang, Allah kirimkan insan-insan yang mahu membantu. Kebetulan pada waktu itu ada seorang sahabat dia, saya sarjana muda, dia sarjana. Waktu peperiksaan sarjana ni sebulan lebih lambat daripada sarjana muda. Jadi dia kata tak apalah, dia datang tolong jaga. Maksudnya ketika saya menghadapi peperiksaan, dia lah bantu saya berjaga malam, menjaga anak dan sebagainya. Kadang-kadang tidur 2 jam 1 malam, dan dia adalah di sebelah saya untuk ketika saya dapat melelapkan mata. Kerana dia tak tidur tak tentu. Tapi akhirnya Allah izinkan, pandai juga akhirnya cara memberi dia minum dan sebagainya, sehinggalah doktor selepas kalau tak silap saya dia selepas peperiksaan habis terus hantar untuk jahit bibirnya, dan dia dah boleh beri mengisap susu walaupun tidak senormal orang lain, tapi dia tak boleh breastfeed, dia pakai botol lah. Dalam keadaan ini memang saya berserah banyak kepada Allah, memang fully penyerahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saya berjaya dalam peperiksaan, dan anak ini juga selamat, sihat, sejahtera dan membesar dengan sangat baik sekali. Sebenarnya dalam buku tu banyak lagi benda yang benda tulis, masa tak banyak kali ni jadi kita cerita sikit-sikit je lah. Kemudian selepas itu suami saya bawa dia pulang ke Malaysia untuk operasi seterusnya, sebab operasi ni sampai umur 17 tahun dia sikit-sikit sehingga lengkap. Alhamdulillah, saya pendekkan cerita, dia membesar dan dapat masuk ke sekolah menengah, terpilih dan masuk universiti sehinggalah dia masuk ke UTM. Dia meninggal pada ketika umurnya 19 tahun, pada tahun 18 tahun ketika umurnya 19 ke 8. Di UTM tahun 1 engineering, chemical engineering. Jadi itulah untuk anak yang pertama. Mungkin anak-anak semua faham apa yang Bonda cerita, bagaimana pengorbanan tu belajar dan menjaga anak yang tidak pula sempurna macam orang lain. Kemudian Bonda sambung lagi belajar walaupun anak tu baru umur 11 bulan dapat adik lagi. Bayangkan baru 11 bulan dapat seorang adik lagi. Anak Bonda yang kedua itu selisih 11 bulan saja dengan anak yang pertama itu. Dan Bonda fikir ialah memanglah rasanya satu cubaan lagi, dan Bonda fikir Bonda selalu pujuk diri Allah ni nak bagi Bonda anak dengan cepat supaya Allah dia nak bagi yang sempurna dan sebagainya. Kemudian ketika 40 hari anak yang kedua itu lahir, suami saya pula menghadapi penyakit appendix pecah. Dia tinggal di hospital hampir 1 bulan, dan peperiksaan dia pada tahun itu pun di hospital. Jadi cabaran menjaga anak 2 orang, suami masuk hospital, dan Bonda masih ingat Bonda pergi ke hospital setiap hari. Waktu itu
kebetulan mak saya sanggup datang dari Malaysia untuk teman sebab anak kecil diorang kan. Jadi dia selalu tegur. Dia kata nanti bentan keluar. Tapi apa yang dia beritahu, saya nak tengok suami saya. Dalam hati ni, saya tak beritahu dia lah. Dalam hati. Kalaupun saya bentan ke, sakit ke, saya puas hati. Daripada dia pergi tanpa saya kunjungi setiap hari. Kerana saya nak bekalkan dia makanan, maklumlah makanan Arab mungkin tak sesuai dengan dia. Seorang yang sakit dan sebagainya. So saya bonda pergi tengok. Dan tapi tak lamalah sebab ada anak. Kemudian bonda masa tu pula sambung belajar diploma pendidikan lepas saya ijazah. Memang satu cabaran besar lah. Peperiksaan dan suami di hospital, anak kecil di rumah, baby di rumah. Tapi alhamdulillah segalanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya kira itu memang satu pertolongan Allah. Kita kalau difikir oleh manusia biasa, kita rasa perkara itu kita tak mampu lakukan. Dengan sebab itulah juga Allah gerakkan hati kami. Pada tahun itu kami mengerjakan haji, membawa anak kedua orang tadi. Dengan anak yang bongsu itu masih, bongsu pula, yang baru lahir itu baru berumur 4 bulan. Dan mak sekali pergi ke Mekah, kami naik kapal laut. Sesuai dengan seorang pelajar yang tak banyak duit, naik kapal laut, tetapi itu satu pengalaman yang indah lah. Okey, masa tak banyak jadi saya teruskan kepada cerita pula anak yang ketiga. Anak yang ketiga yang juga pergi bersama, lahir mungkin dia anak yang pertama lahir tahun 81, dia lahir tahun 84 tapi hujung tahun, jadi 3 tahun lebih lah selepas lahir anak sulung. Lahir anak yang kedua 82, yang ketiga 84. Dan ketika lahir 84 itu bonda sambung sarjana. Saya mengandungkan dia 1 bulan, suami saya di Malaysia, dan saya pergi ke Mesir membawa kandungan 1 bulan. Dan saya beritahu suami jangan beritahu siapa-siapa sebab saya tak mau mak saya risau. Saya tak mau mak bonda ni sedih anaknya pergi seorang-seorang, hamil dan sebagainya. Dan saya hadapi, alhamdulillah, sekali lagi saya fikir satu dugaan yang besar, tetapi memang Allah itu maha baik, tak terkira baiknya. Bila bonda dikehendaki kerana sebab bonda nak submit tajuk tesis, pihak universiti mengatakan universiti dapat tanda tangan daripada universiti sekian menunjukkan bahawa tajuk ini tak ada lagi. Cukup susah waktu lepas tu itu tak ada online lagi, you nak tahu macam mana, tak ada sistem lagi. Jadi kita pergi secara manual dari satu universiti ke satu universiti, di Kahirah, di Ismailiyah, di Iskandaria, beberapa tempat saya pergi itu untuk mendapatkan tanda tangan. Dengan mengandung waktu itu, bonda mengandung 7 bulan. Ada yang pergi seorang diri, ada kawan teman sebab kawan-kawan semua nak periksa kan. Akhirnya pada bulan apabila semua siap dan mula menulis, anak baby itu dilahirkan. Suami masih di Malaysia menguruskan urusan pembelajaran juga sebelum turut sama belajar ke sana. Dan dia sampai pun macam tu juga 40 hari selepas saya melahirkan anak yang ketiga tadi. Jadi saya kira sebenarnya kita ni sebagai manusia yang lemah ni tidak ada tempat untuk kita mengadu melainkan Allah. Bagaimanapun ada kawan yang dikirimkan oleh Allah untuk membantu kita, kita mohon pada Allah. Saya memang sangat bersyukur dalam keadaan begitu, ada kawan yang ada kereta tolong bantu buat pergi hospital, ada teman perempuan yang tolong temankan kita ni. Saya kira itu semua bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, menggerakkan hati rakan-rakan untuk temankan dan sebagainya. Alhamdulillah anak bonda lahir sihat sejahtera. Ringkaskan cerita, mesej itulah yang bonda nak sampaikan kepada pembaca, bahawa bagaimanapun cabaran hadapilah, dan tempat kita meminta yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggalkan. Meminta itu bukan hanya meminta menghadap Allah ketika kita mahukan sesuatu, tetapi meminta dalam keadaan, maksudnya kalau kita mengingati Allah dalam suka dan duka. Maksudnya kita punya sembahyang tu memanglah sembahyang fardu kita tak tinggal. Tetapi yang paling semua solat-solat sunat yang lain kita sentiasa lakukan.
solat duha, solat tahajud, solat apa sahaja, makin tinggi ujian sebenarnya makin kuat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh ngeluh. Kita tak boleh kata kita mampu buat sendiri atau sebagainya. Semuanya itu bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak mampu. Kalau kita tidak pun dapat melakukan solat berterusan, kita zikirlah, istighfarlah, bacalah la haula wala quwata illa billah banyak-banyak. Ini untuk anak-anak semua. Jangan dilupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kuat kita kena hadapi. Dan kerana cabaran-cabaran itulah bila bonda dah lalui, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi duaan yang lebih besar. Setelah kembali ke Malaysia, bonda dapat bekerja, bonda dapat bertugas sebagai seorang pensyarah, kemudian dapat siapkan pula doktor falsafah. Siap doktor falsafah itulah pada tahun 2000 itulah bonda dah konvo. Anak yang ketiga tu sempat pergi tengok saya konvo. Semua memang dalam dalam buku ini bonda sebut dia sebagai tahun kejayaan. Tahun 2000 itulah tahun kejayaan pada pandangan mata orang biasalah. Kerana pada tahun itu anak yang kedua lulus dari SPM dengan baik. Anak yang ketiga yang meninggal itu lulus PMR dengan baik, dan sebab itulah dia dapat melanjutkan pelajarannya di MRSM Jasin. Kemudian bonda sendiri dapat siapkan PhD. Kemudian anak yang keempat, waktu itu ada peperiksaan PTS darjah 3, juga lulus dan lompat terus ke darjah 5. Jadi memang orang merasakan bahawa tahun itu adalah tahun kejayaan dari segi dunia lah. Mudah-mudahan dia membawa juga ke akhirat. Tetapi pada Oktober tahun 2000, Allah uji. Rupanya setelah diberikan kejayaan, kegembiraan itu, sampai masanya Allah uji yang dahsyat bila dia ambil 28 Oktober, dia ambil yang 2 orang itu. Dan saya nak beritahu seorang anak yang sangat-sangat rapat sebab dia memang bukan jenis, walaupun anak lelaki, dia memang jenis anak yang selalu bantu saya di dapur. Saya tak pernah mengemas rumah semasa dia ada, buang sampah, segala-galanya dia memang bantu. Memang bonda didik anak lelaki, sebab saya sebut kat sini cara-cara mendidik anak. Memang didik dia kerja macam orang perempuan. Masa dah tinggal sikit. Bonda teruskan itu, dan bila dapat ujian itu, bonda fikir bahawa rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menguji bonda di awal-awal itu sebagai satu, dan slow dulu, bagi yang kecil-kecil dulu. Sehingga satu dugaan besar diberikan, memanglah satu hempak yang besar sangat dalam diri. Tapi sekali lagi bonda kata, ini adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia menggembirakan, bagaimana bonda telah membesarkan mereka dengan juga banyak cabaran sebenarnya, selain daripada dia cacat. Peperiksaannya di peringkat awal sebenarnya anak-anak bonda ni tidak cemerlang mana, bolehlah rasa bahagia juga. Yang pentingnya mereka pandai mengaji, malah menghafal surah-surah yang sepatutnya dihafal. Bonda sudah sangat bersyukur sebenarnya dengan apa yang ada. Tapi bila mereka hampir pergi, mereka menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa. Pada tahun 2000 tu memang saya rasa Allah tu nak bagi bonda rasa sesuatu yang dikatakan menjadi ibu kepada anak-anak yang cemerlang dalam pelajarannya. Dan sampai masanya Allah dah bagi bonda rasa, okey, cukuplah setakat itu. Saya rasa macam itulah agaknya, kalau kita nak buat analogi dalam kehidupan, dah kita kata cukuplah ni, saya dah bagi kamu ni rasa, okey, macam itulah. Tetapi ini Allah, dia lebih tinggi lagi, dia punya Allah lebih mengetahui bagaimana. Kemudian setelah mereka pergi tu, kerana masa tak lama, jadi saya nak terus concludekan. Bonda bekerja, bonda akhirnya naik pangkat daripada profesor madya kepada profesor. Macam cubaan-cubaan dan dugaan yang itu mendorong bonda untuk bukan melupakan, maksudnya menumpukan bahawa saya perlu berikan diri saya kepada masyarakat.
bonda perlu berikan diri bonda ni kepada dakwah. Bonda perlu fokus. Tak boleh hanya kepada diri dan keluarga saja. Bonda perlu bekerja, buat research, buat ni untuk menyumbang kepada masyarakat. Dan saya pun tak tahulah, tetapi saya mohon mudah-mudahan Allah restui semua itu. Dan akhirnya bonda pencen kerja di UKM. Bonda diminta oleh rakan-rakan untuk bertugas pula di USIM sebagai profesor kontrak, dan Allah uji lagi bonda. Bonda tulis dalam ni, Allah uji lagi dengan penyakit. Bila bonda rasa bonda diuji penyakit, sekali lagi satu latihan besar yang saya rasa mungkin saya boleh share dengan rakan-rakan. Bila saya tahu, bila bonda tahu, diberitahu oleh doktor diagnos mengatakan bonda kanser limfoma non-Hodgkin, dan bonda doktor siap bagi tahu selnya ada agresif, tidak boleh bertangguh, dan dapatlah macam-macam nasihat daripada kawan-kawan dan bonda raikan semua. Tetapi bonda fikir Allah itu maha mengetahui. Bonda sentiasa saja istikharah kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah bonda, tunjukkanlah hamba-Mu ini rawatan yang lebih tepat. Sebab orang kata kemo jadi macam ni, makan inilah, makan ini. Bonda tak tahu mana satu yang betul. Bonda serah pada Allah, dan akhirnya bila doktor kata kena kemo dengan cepat, dan malah doktor beritahu risiko paling tinggi ialah dia kata Prof ni akan besar kemungkinan akan stroke semula, sebab saya pernah kena mild stroke stroke semula. Saya rasa waktu doktor beritahu itu hati bonda dah cekal nak buat juga kemo, sebab rasa bonda mungkin sebab dah, bukan mungkin kita dah istikharah pada Allah dan Allah kuatkan hati. Anak saya tenang saja saya bila kata tak apa, buatlah. Dia pun alhamdulillah, dan bila bonda kembali sihat, saya pun tak tahu, doakanlah bonda sihat seterusnya, sebab bonda kata, doktor saya kata saja benda ni boleh relapse dan sebagainya. Bonda dah memang berjanji pada diri sendiri bahawa dulu sewaktu saya diuji kehilangan anak, bonda selalu fikir bahawa bonda kena teruskan untuk dakwah. Selepas sakit pun bonda fikir macam tu. Bonda perlu berterus untuk berdakwah. Sebab tu bonda sentiasa buat live 3 kali seminggu. Kerana itu saja yang mampu. Bonda tak boleh pergi lagi macam dulu, pergi ceramah sana sini. Dan dalam keadaan PKP ni pun satu hal juga. Jadi saya rasa syukur ya Allah, adanya yang dikatakan kecanggihan teknologi, bonda boleh berdakwah dengan melalui duduk di rumah sahaja. So sekarang bonda buat tadabbur Al-Quran, sekarang dah selesai 4 surah, sekarang masuk tadabbur surah An-Nisa. Bonda buat 3 kali seminggu. Saya rasa itulah yang seharusnya bonda lakukan, dan doakanlah saya mendoakan anak-anak semua berjaya, sihat walafiat. Saya tengok jam dah 3.27. Sebab itulah di antara mesej yang bonda sebutkan di sini ialah apabila Allah menguji kita, makin dekatkanlah diri kepada Allah. Doalah tak berhenti. Dan memang ujian itu syarat dalam hidup kita. Lepas satu-satu. Sebab itu bila doktor beritahu bonda, sebab asalnya bonda sakit perut empedu, bila doktor operation empedu, dia kata empedu you ada something, dia nak hantar lab. Bila dia beritahu, bonda diam saja, bonda tengok saja muka dia, tak jawab apa-apa. Dia macam risau, kenapa orang ni tak ada terperanjat, tak ada apa. Terus tanya, suami mana? Ada, nanti dia masuk saja. Sebenarnya waktu doktor beritahu tu, memang sudah ada satu pemikiran bonda bahawa Allah nak uji sekali lagi. Mungkin bonda ni dah lalai selepas diuji dahulu. Sekarang saya mahu diuji sekali lagi. Saya mesti terima. Tak ada, ini adalah perlu disyukuri. Bila Allah duga, maka bonda pun berhenti kerja, fokus dengan kerja-kerja amal, fokus dengan diri sendiri, bukan diri sendiri, fokus dengan amal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada gangguan kerja yang mengejar KPI di sana sini. Hanya fokus kepada KPI kepada Allah. Saya fikir dah sampai masa, kerana umur pun pada tahun lepas 65 lah, waktu muda sakit. Saya fikir umur 65 tu dah bonus dah. Rasulullah meninggal 63. Orang kata kalau lebih 60 tu dah memang bonus. Jadi sekarang dah 6 tahun Allah bagi bonus umur pada bonda ni. Kalau tak syukur lagi tak tahulah.
Selalu bonda fikir kalau selalu suami kejut bangun solat tu, lihat sikit nak bangun, terus tangkap dalam pemikiran. Nak ujian apa lagi sebenarnya? Allah dah bagi macam-macam. Masih susah lagi. So saya terus je bangkit dan terus ya Allah, syukurlah bagi lagi umur. Mungkin dosa saya masih banyak, ya Allah tidak ampunkan, saya minta ampun dah. Mungkin amal tak cukup lagi, ya Allah dah bagi lagi masa ni, syukurlah. Sebab itu bila Dr. Isha bagi tahu untuk kongsi pada petang ini, benda tidak bertangguh untuk menerimanya dan merasa satu kesyukuran. Cakap sorry Dr. Isha, saya nak minum. Saya kira saya minta maaf Dr. Isha jadi moderator hari ni, senyap ni saya memang banyak cakap. Tak apa Doktor, silakan Bonda. Saya nak mohon pada anak-anak, pada semua yang dengar webinar kita pada petang ini, kita sama berdoa. Mudah-mudahan kita sama-sama ke syurga. Mudah-mudahan kita sama mencari di syurga. Ada pembuktian kita duduk bersama dalam satu majlis ilmu pada petang ini. Bukanlah satu majlis ilmu berarti bonda mengajar, tidak. Bonda hanya berkongsi dengan apa yang anda rasa. Mudah-mudahan kita memberikan manfaat kepada semua. Dan kepada anak-anak yang masih belajar, teruskan belajar. Jangan ada rasa putus asa, jangan ada rasa dugaan yang datang itu. Kita hadapi semua. Tetap dalam apa jua keadaan, Allah adalah yang pertama. Jangan terus mengadu dengan orang lain. Mengadu kepada Allah dulu. Sewaktu bonda diuji dengan penyakit, anak bonda duduk di luar negara jauh dengan seorang yang perempuan jadi sambung belajar PhD. Saya beritahu anak dan suami yang ada di rumah, tolong jangan beritahu dia, sehingga saya bersedia untuk memberitahunya. Saya bermohon kepada Allah, ya Allah, pelihara, tunjukkan saya rawatan yang baik, ya Allah, berikanlah saya ilham bagaimana saya nak beritahu anak saya supaya anak saya tidak terperanjat. Saya dah tenang 2 hari 3 hari tu, barulah bonda hantar WhatsApp. WhatsApp tu saya pilih masa yang anak tu tengah tidur. Maksudnya dia tak bangun jawab WhatsApp saya tu. Biar dia baca penuh. Nanti kalau dia menjawab nanti sedih. Jadi lepas saya tulis tu, bonda dah tulis WhatsApp tu penuh, bonda pula tidur. Dia bangun baca, dia tak balas lah sebab dia tahu saya tidur. Dan dia bangun petang, sini dah petang, sana mungkin pagi, dia call FaceTime kat saya. Saya tengok mata dia muka. Bonda tak tanya apa-apa pun dengan dia. Bonda hanya bercerita benda lain. Akhirnya baru dia beritahu, Mama dalam 2 hari lagi sampai. Jadi dia dah beli tiket untuk balik. Tak apalah, mungkin itu Allah gerakkan hati dia yang baik dah. Balik dalam masa 2 minggu dan dilihat saya tak adalah apa-apa sangat masalah sebab kemo pun dengan tenang je saya lakukan dengan baik. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Jadi anak-anak semua yang dikasihi Allah sekalian, begitulah Allah menduga kita. Sebenarnya Allah mahu kita ingat dia. Allah sayang kita. Dalam hidup kita ni ada macam-macam. Mesti anak-anak juga ada ujian. Bukan hanya kematian ujian, bukan hanya penyakit ujian. Kadang-kadang senang lenang, kejayaan belajar pun ujian juga. Kalau kita jadi bangga, jadi apa, semua itu tidak betul. Sebab itu bonda sebut daripada awal, suka dan duka Allah yang kita beritahu dulu. Kalau kita suka, kita sujud syukur. Kita rasa bahagia, ya Allah bahagia, terima kasih dengan pemberianmu. Allah kita bagi dulu. Kalau kita sedih pun Allah beritahu dulu. Jangan kita beritahu kawan-kawan. Kalau kita kecil hati dengan orang pun, jangan kita cerita dengan orang dahulu. Kita cerita pada Allah dahulu. Dan Allah lah yang menggerakkan hati kita. Apa yang kita perlu ambil tindakan. Kalau Allah kata mengadulah dengan mak, tentulah kita mengadu dengan mak. Itu ilham Allah pada kita. Jadi itu sahaja perkongsiannya. Dr. Isha dah 3.30 ni, dah 3.33. Saya minta maaf ya Dr. Isha. Dr. Isha tahu dah perangai bonda ni kalau bercakap memang tak berhenti. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Okey, Alhamdulillah, saya pun tak terkata sebenarnya, sangat bersyukur kerana berada di dalam majlis usrah, majlis ilmu pada petang ni. Terima kasih sangat-sangat Bonda, sejujurnya setulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada Bonda dan sama-sama kami doakan semoga Bonda terus sihat, terus di bawah rahmat dan redha Allah dan insya-Allah kita sama-sama berjumpa di syurga. Amin, amin. Sama-sama mencintai Allah.
Dan okeylah bonda, daripada jam 2:30 hingga 3:30 petang banyak telah bonda Prof kongsikan. Di sebalik kejayaan bonda, sebenarnya bonda juga telah melalui pahit, manis, segalanya lah yang telah bonda ceritakan. Dan insyaAllah kalau buku tu kita nak dapatkan, nanti kita akan hubungi bonda. Okay. InsyaAllah sangat memberi semangat kepada kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bonda Prof kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita selama 1 jam. Okey, kepada Tuan Pengarah, Puan Timbalan Pengarah Kerja Japim, Jabatan Haiwal Pelajar, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, semua pensyarah, semua pelajar yang mengikuti secara online, yang tidak lupa juga pada Jabatan Pembangunan Latihan IPG KPI yang sangat membantu dan memberi kerjasama yang sangat baik dalam program CPD. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan sepanjang mengendalikan surah petani, dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Bonda Prof, mohon maaf dan terima kasih sekali lagi Bonda, dan jumpa lagi. Maaf ya, ada apa-apa tak terlepas kata ya. Ya, insyaAllah. Okey, jumpa lagi Bonda ya. Terima kasih banyak Bonda. Banyak sangat dapat ilmu daripada Bonda hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bonda. Terima kasih Bonda. Sama-sama. Terima kasih. Sama. Terima kasih Bonda. Belajar. Terima kasih.